Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Sekali dengan guru ya. Mungkin hujan di Putrajaya ke di tempat lain ya. Di sini nampaknya cuaca okey. Petang ni nak berkongsi dengan anda tentang kajian eksperimen ataupun experimental design, khususnya dalam contoh yang saya bawa kepada social science dan juga dalam pendidikan yang banyak dilakukan untuk melihat kepada keberkesanan sesuatu intervensi atau intervention. Okey, ada beberapa perkara yang perlu ditekankan dan ini menjadi suatu uh, suatu kesukaan panel untuk bertanya, untuk pastikan bahawa anda lakukannya dengan cara yang baik dan sistematik. Pertama, dia akan tanya ataupun panel akan concern ataupun kita sendiri terpaksa concern sebagai pendidik, internal validity. Apa di internal validity? Adalah kekuatan dapatan kita, iaitu DV, hanya dipengaruhi oleh IV yang kita sediakan. Maknanya IV yang kita sediakan itulah sebenarnya yang mempengaruhi DV. Kalau kita boleh buktikan yang itu, maka kita punya internal validity sangat tinggi, maka barulah kita boleh bercakap tentang external validity ataupun generalization. Kalau kita punya internal validity hancus, maka sukar untuk kita nak mempertahankan kekuatan untuk membuat generalization ataupun external validation. Okey, jadi itu dia punya implikasinya. Bermakna kajian kita tidak berjaya. Okey, jadi bagaimana kita nak buktikan internal validity ini strong, kuat, kokoh? Penjelasan kita adalah dengan memastikan kumpulan eksperimen yang kita lakukan itu hanya terdedah kepada IV, lalu IV itu mempengaruhi skor DV. Okey, katalah kita buat mobile application, beri kepada kumpulan eksperimen sebagai IV, sebagai intervention, dan kita kaji, lihat kesannya dalam post test kepada kumpulan eksperimen, kita banding kepada kumpulan kawalan. Jadi kita kena kawal dulu kumpulan eksperimen dan kita kena kawal juga kumpulan kontrol supaya kedua-duanya mendapat kawalan yang sama. Okey, faktor yang pertama yang akan ditanyakan adalah wujudnya extraneous variable ataupun pemboleh ubah luaran yang akan mempengaruhi terus kepada DV. Okey, subjek yang kita kaji terus kepada DV. Okey, dia tidak melalui IV ataupun mana-mana IV. Okey, yang di luar sana yang bukan intervention yang kita pilih mempengaruhi DV, maka itu namanya extraneous variable. Okey, ada sebenarnya 11 ya, extraneous variable dalam buku-buku research method, tetapi saya cerita dua saja, iaitu history dan juga maturity. Okey, ada juga regression toward the means, experimental bias. Okey, ada banyak lagi tapi dua ni saya nak sebut, iaitu history dan juga maturity sebagai contoh. History apa dia? Apa saja event yang berlaku sebelum post test, namanya history. Sebab bila dah buat post test, semua tu jadi sejarah. Okey, katalah pelajar mengikuti kelas tuition. Okey, dia pergi kelas tuition dan dia dapat banyak pengetahuan di kelas tuition, maka dia masuk kumpulan mana pun, kelas tuition itulah yang akan mempengaruhi DV-nya. Okey, kalau kita lihat kumpulan eksperimen pula, mereka ini yang masuk kelas tuition menyebabkan berlakunya peningkatan skor DV, skor matematik, tapi bukan disebabkan intervention. Maka itu namanya external variable yang kita perlu kawal. Ataupun ada kumpulan yang diberikan latih tubi lah pula. Okey, yang tidak ada kena-mena dengan mobile application yang kita tunjukkan. Ada pula satu kelas tambahan untuk latih tubi, maka kelas latih tubi itulah sebenarnya yang pengaruhi skor DV, bukannya intervention. Itu namanya extraneous variable. Itu dari aspek history. Yang kedua dari aspek maturity, kematangan, fizikal, emosi dan psikologi. Okey, katalah kita buat kelas waktu pagi. Maka waktu pagi pelajar bersemangat, tak kisahlah kumpulan mana pun, bersemangat dan segar. Maka kesegaran dia itulah yang menyebabkan dia boleh belajar dengan baik, maka skor matematiknya pun tinggi, bukan kerana intervention. Ada kumpulan satu lagi kita buat waktu petang, mereka dah mengantuk. Okey, contohnya kumpulan kawalan, kontrol, kita buat waktu petang, dah mengantuk.
Maka kerana mengantuk itulah yang menyebabkan skornya rendah, kerana kefahamannya rendah, bukan kerana pengajaran atau intervention yang kita berikan kalau bagi kumpulan eksperimen ataupun keadaan pendekatan konvensional yang kita berikan kepada kumpulan kontrol. Jadi yang dikatakan sebagai external variable tu apa saja variable yang bukan intervention ataupun IV yang terus mempengaruhi DV. Okey. Satu lagi aspek yang kita kata adalah confounding variable. Tak tahu lah bahasa Melayu dia apa. CONFOUNDING, confounding variable. Yang ini adalah variable yang ada pengaruh sistematik dengan IV. Yang tadi tak ya, yang external daripada faktor luaran yang tak ada kena-mena dengan IV intervention terus mempengaruhi DV. Tapi ini dia ada hubungan yang sistematik antara confounding variable dengan juga intervention. Okey, dan akhirnya mempengaruhi DV. Contohnya kita buat mobile application, hebat, dahsyat. Okey, selama 3 minggu pelajar dapat je mobile application itu seronok, motivasinya tinggi. Okey, jadi IV mempengaruhi motivasi dan motivasi juga ada kesan kepada IV dan akhirnya mempengaruhi DV. Dia ada kaitan kedua-duanya. Katalah mobile application tu menunjukkan teknik hafalan yang dahsyat, pelajar boleh menghafal dalam masa yang singkat, maka penghafalan maka mobile application sebagai intervention tu mempengaruhi pelajar punya kebolehan untuk menghafal, dan kebolehan untuk menghafal tu menyebabkan dia tertarik dengan IV dan akhirnya dua-duanya saling mempengaruhi dan akhirnya kesannya juga didapati terhadap DV. Okey, ataupun dari segi aspek negatif pula, katalah kita buat satu mobile application berulang-ulang benda yang samanya boring. Jadi intervention itu ada kesan sistematik kepada keboringan pelajar, maka keboringan pelajar itu disebabkan oleh IV dan akhirnya ada pengaruh kepada DV. Bermakna confounding variable dia melibatkan tiga pihak. Apa dia? Melibatkan intervention dan juga confounding variable tadi dan juga DV. Sedangkan external variable hanya melibatkan dua pihak saja, iaitu apa saja variable di luar daripada IV yang mengenai direct DV. Jadi kalau ditanya soalan macam itu, nak jawab apa? Kata dia tanya kan, awak punya mobile application tu nampak menarik tapi berulang-ulang pelajar akan boring. Tidakkah itu satu confounding variable? Awak nak jawab apa? So, awak tak faham apa tu confounding variable. Dan bila anda faham confounding variable daripada awal, sediakanlah jawapannya, rasionalnya, macam mana anda untuk menjelaskan bahawa external variable dapat diminimalkan, confounding variable dapat diminimalkan. Macam mana anda nak jawab macam mana perkara dapat diminimalkan selain daripada kita nak katakan perbandingan dengan kumpulan kawalan, kumpulan kontrol. Okey, jadi kena tahu dua istilah ini, external variable, confounding variable, untuk menjamin bahawa kajian kita punya internal validity kuat dan dapat dipertahankan sebagai satu kajian eksperimen. Tambahan pula kita membuat quasi eksperimen. Lagilah banyak benda yang akan ditanyakan, ditembak apa-apa. Jadi itu saja sempat saya berkongsi. Semudah-mudahan di luar sana sihat saja. Okey. Terima kasih kepada mereka yang berwhatsapp dengan saya, mereka yang sentiasa bertanya khabar, mendoakan kebaikan untuk saya. Saya juga mendoakan kebaikan untuk anda semua. Ini satu ujian daripada Allah yang kita pun tak menjangkakan pada tahun 2020. So mudah-mudahan ianya berlalu dengan segera dan kita balik normal, dan dalam masa sama pengajaran yang sangat berharga untuk kita bawa untuk masa depan kita. Jadi sayang-sayang selalu, jangan nakal-nakal. I love you. Bye-bye. Jumpa lagi.